Okey, kita lihat hadis seterusnya. Hadis ke-56. Masih lagi tempat larangan membuang air. Tempat larangan buang air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ittaqul mala'in ats-tsalath al-baraz fil mawarid wadh-dhilli wa qari'ati tariq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kamu terhadap 3 perkara yang menyebabkan kamu terlaknat. Membuang air di tempat menuju sumber air, di tempat berteduh serta di laluan jalan. Dalam hadis ini ada 3 pengajaran. Yang pertama sekali, laknat, perkataan laknat. Mala'in ataupun mala'in ini sebenarnya plural. Dia punya singular dia mal'un. Mal'un. Mal'un bahasa Arab Mal'un bahasa Arab. Mal'un yang terlaknat. Dulu atuk-atuk kita kan dulu guna perkataan mal'un orang mal'un. Mal'un tu bahasa Arab Mal'un yang terlaknat. So plural dia mala'in, orang-orang yang terlaknat. Jadi laknat ni maksudnya kehinaan. Laknat itu masuk kehinaan. Orang yang terlaknat, orang yang terdapat kehinaan pada dia. Na'udzubillah. Kadang-kala kehinaan tu diterjemahkan dalam bentuk sakit. Kadang-kadang diterjemahkan dalam bentuk kemiskinan. Kadang-kadang diterjemahkan dalam bentuk kekayaan. Kadang-kadang terjemahkan dalam bentuk kesusahan. Kadang-kadang terjemahkan dalam bentuk kesenangan. Sebab itu kita lihat ada orang sakit hina, ada orang sakit tak hina, kan? Ada orang miskin hina, ada orang miskin tak hina. Ada orang kaya hina, ada orang kaya mulia, kan? Ada orang yang susah hina, ada orang yang susah mulia. So jadi hina, laknat ni masuk kehinaan. Kehinaan. Sebab itu jagalah jangan jadi orang yang terlaknat, orang yang hina, kata Nabi SAW. Hina tu boleh datang daripada manusia, pandangan manusia ataupun malaikat. Kerana dalam hadis ada sebut malaikat melaknat seseorang, auzubillah, kan? Mana-mana perempuan yang diajak suaminya untuk bersama, dia menolak, dilaknat malaikat sampai ke pagi, kata Nabi. Mana laknat tu apa? Kehinaan, auzubillah. Okey. Kemudian antara seseorang itu menjadi terlaknat dalam bab buang air, dalam bab buang air ada 3 benda dalam hadis ini. Yang pertama, membuang air di tempat menuju sumber air. Buang air pada tempat sumber air. Buang air di tempat kolah ke, tempat orang ambil, tempat minuman ke, terlaknat terlaknat. Saya pernah ibu kakak sekalian kan berbual dengan satu orang. Dia ni bekerja dengan seseorang, kan? Dan bos dia sangat baik dengan dia, kan? Saya kata, bang, saya kalau tengok macam ni kan saya suka tanya kan, tapi jangan ikut ini benda tak bagus, termasuk dalam terlaknat. Nak cerita ni terlaknat tau, jangan ikut ni. Jangan ikut ni terlaknat. Saya kata, bos dia bukan Islam, orang kafir kan. Dia kata, macam mana bos abang boleh sayang kat abang? Saya nak tanya sikitlah. Dia kata, ustaz, bos saya ni suka suruh saya buat air. Kan, belikan air kan. Dan memang dia kata kalau dia belikan air kat bos dia, memang dia kencingkan air tu. Kan? Okey, benda ni jangan diikut dan termasuk daripada golongan terlaknat. Jangan. Mungkin hari ini kita ambil hak dia daripada sudut kita najisi dia tu. Najisi dia, Allah tu adil. Takut Allah ambil hak kita pula dari sudut yang lain. Mungkin bos kita sayang kita, gaji kita naik, tapi Allah datangkan anak pula sakit lah, kereta asyik rosak lah. Ni ada je masalah-masalah dia. Allah tarik dari sudut lain. Ada benda kadang-kadang saya kan kalau berbual dengan orang saya suka tanya kan. Ada kan orang macam tu kan. Tapi jangan macam tu. Termasuk terlaknat. Nabi sebut termasuk terlaknat. Buang air pada sumber air. Sumber air lebih luas. Apatah lagi makanan. Na'udzubillah. Terlaknat. Ada orang yang dia mengotorkan makanan. Dia buat perniagaan makanan, dia kotorkan makanan tu. Sebab itulah ibu-ibu, akak-akak, ayah saya sekalian, kita sebelum makan baca doa. Kan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ulama kita anjurkan baca lagi satu ayat supaya kalau ada benda yang mengotorkan makanan itu, sama ada benda kotoran ataupun sihir, tidak terkena kita. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi'i syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca baca. Takut ada benda yang mengotorkan atau benda-benda sihir pada makanan tu. InsyaAllah tertawa sihir itu.
Kalau dalam sungai sama juga. Kalau di dalam sungai dan sungai itu menjadi sumber air minuman, jadi orang terlaknat. Nabi ajar pada kita kan, jangan buang najis dekat sungai, dan sungai itu menjadi sumber air minuman. Tak boleh nak buang-buang air macam tu. Okey. Tapi kalau anda kata memang air mengalir terus jalan zup, okeylah. Ni kalau air memang kecil, kemudian ada takungan, buang air kat bahagian takungan tu kan, menjadi orang yang terlaknat. Auzubillah. Okey. Jadi doa yang kedua yang dianjurkan oleh ulama kita, jangan lupa ibu-ibu, akak-akak yang tak hafal lagi, hafal doa itu. Bagus untuk benda-benda kalau ada orang najisi makanan kita ataupun orang sihir makanan kita, insya-Allah terlepas. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru, dengan nama Allah tidak akan memudaratkan. Ma'asmi, dengan nama Allah itu kan, ma'asmi fish apa, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Apa-apa benda pun di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar dan dialah maha mengetahui. Takkan memudaratkan kita. Kerana kita dah belajar pada kelas-kelas yang lepas. Tambahkan ayat 1 dan ayat 2 surah Insan atau surah Ad-Dahri. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an. Ulang 7 kali. Sami'an basira. InsyaAllah kalau kita makan makanan itu, Allah beri kelebihan pada makanan kita, insyaAllah. Orang yang baca surah Ad-Dahri itu, mengikut tutur guru kita, diberi hikmah pada lidah ni. Hikmah pada lidah. Kalau kita cakap pada anak kita ke pada cucu kita, anak kita mudah nak ikut, sebab dia beri hikmah pada lidah. Okey. Yang keduanya, pengajaran hadis yang kedua, antara yang terlaknat membuang air di tempat menuju sumber atau di tempat sumber air. Yang kedua, membuang air di tempat berteduh, tempat orang berteduh, tempat orang tunggu bas, kan? Apa tempat orang berteduh lah, kan? Dan juga membuang air di laluan jalan. Di jalan-jalan itulah tempat orang buang air. Terlaknat, terlaknat. Kita insya-Allah orang Melayu kita terkenal dengan lembut, sopan santun dan kebersihan. Cuba kita pergi negara-negara yang mungkin tak menjaga benda ni. Kita akan tengok pagi-pagi ramai orang kencing tepi jalan. Tengok kan? Banyak kan? Kita cuba, kalau mungkin ibu-ibu akak-akak dah biasa pergi negara-negara, saya tak mau sebutlah negara mana-mana, tapi setengah negara tu kencing tepi jalan, buang air tepi jalan tu biasa. Kan? Kenapa hadis ini boleh timbul? Sebab ada orang berperang yang demikian. Kan? Orang kita Melayu insya-Allah bab ni selesailah insya-Allah. Okey, bab yang ketiga pengajian daripada hadis ini, membuang air hendaklah di tempat yang disediakan atau tidak pada tempat yang di atas. Kalau kita pergi berkemping ke mana ke, buang air pergi ke dalam hutan jauh-jauh, dan tetap kena baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung daripada syaitan, dan juga syaitan jantan dan syaitan betina. Sebab kadang-kadang tengah-tengah hutan tu takut kita buang air itu dekat tempat-tempat tinggal makhluk halus, kan? So makhluk halus dia kata, sampai hati kau berakkan rumah aku, kan? Aku jentik kau sikit lah. Sebab itu tetap kena baca doa, kan? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kita tak salah kita juga, kita tak nampak. Kalau kita nampak itu rumah dia, takkanlah kita nak buang air kat situ. Tapi nak macam mana, kita jalan jauh, macam lapang tempat ni bagus, kan? Kita pun buang air. Dia pun sampai hati kau berakkan rumah aku. Jentik sikit lah. Itu yang susah tu. Tetap kena baca doa. Baca doa. Okey.